Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, terlebih dahulu seperti biasa kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dapat kita sama-sama berkumpul pada malam ini dalam segmen pertama saya, segmen Bila Ayah Membebel. Topik untuk pada malam ini ataupun pada kali ini adalah sayang anak tangan-tangankan. Jadi saya nak sound check dulu. Okey ke tak okey? Sound macam mana, okey ke tak okey? Nanti kan dah jalan separuh, lepas tu tak dengar pula. Baik, Yang Berbahagia Datuk, Datin, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, rakan-rakan FB, anak-anak seterusnya, rakan-rakan liver yang dapat sama-sama saya pada malam ini. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dapat kita sama-sama dalam segmen Bila Ayah Membebel. Topik pertama untuk slot ini ataupun segmen ini, sayang anak tangan-tangankan. InsyaAllah dan Alhamdulillah pada malam ini slot ataupun segmen kita ditaja oleh Bidara Aura 7. Bidara Aura 7 datangnya daripada syarikat Permata Bonda, SM Sdn Berhad. So nanti saya akan ceritakanlah beberapa khasiat, tapi slot ataupun segmen kita pada malam ini ditaja oleh Bidara Aura 7. Dia adalah merupakan gel mandian, gel mandian Bidara Aura 7. Mudah-mudahan dia dapat manfaat kepada tuan-tuan. Okey. So kita terus kepada slot kita pada malam ini. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang dapat sama-sama kita pada malam ini untuk segmen Bila Ayah Membebel. Dan seperti biasa, ini adalah perancangan yang kita jalankan pada peringkat awal, di mana kita jadualkan Ahad malam Isnin lah, jam 9 malam lebih kurang kita akan live. Lebih kurang dalam setengah jam macam tu. Lepas tu kita akan tengok beberapa komen. Kalau ada persoalan, ada perbincangan, ada perkongsian yang menarik untuk kita sama-sama kongsikan, kita akan sama-sama share lah. Pertama sekali tuan-tuan, sebelum kita pergi lebih jauh, saya lebih suka menyatakan niat saya, sebab saya takut nanti ada orang salah faham kan. Jadi lebih baik saya menyatakan niat saya. Jadi sekali lagi, pada segmen pengenalan pada minggu lepas, saya pun ada nyatakan niat saya. So kali ini seperti biasa, saya pun nak cerita juga niat saya lah buat segmen Bila Ayah Membebel. Dan topik pertama pada malam ini, sayang anak tangan-tangankan. So niat saya yang pertama, saya mengambil semangat sampaikan walaupun satu ayat. Jadi sepanjang pengalaman, ilmu, kemahiran yang saya pernah lalui, dan saya pergi kursus dan saya mendapat di bengkel-bengkel dan berdasarkan pengalaman-pengalaman daripada orang lain, jadi dengan itu saya berhajat nak berkongsi. Itu saja. So semangat, mengambil semangat, sampaikan walaupun satu ayat. Yang kedua tuan-tuan, sebenarnya saya ni dah pernah buat projek wakaf ilmu dengan kerjasama sekolah-sekolah ataupun dengan kerjasama kaunselor-kaunselor di sekolah-sekolah. Kemudian saya juga ada buat kerjasama dengan jabatan-jabatan kerajaan bersama dengan kelab kebajikan dan sukan mereka dan juga pegawai-pegawai psikologi yang ada di sana. So kita ada buat program projek wakaf ilmu di mana kita kongsi program keibubapaan dan juga program kemajadian anak-anak lah ataupun cabaran mendidik anak masa kini. Cuma dalam tempoh PKP, kemudian kita pergi kepada PKPB, kemudian kita nak mengucapkan selamat datang kepada PKPP. Kita tidak digalakkan berkumpul dan saya pun terhadlah nak buat program di sekolah, nak buat program bersama dengan rakan-rakan di jabatan dan kementerian. So atas inisiatif itu saya memulakan langkah saya untuk berkongsi melalui live seperti inilah.
Dan kita cadang insya-Allah setiap malam Ahad, malam Isnin pada pukul 9 malam kita akan berkongsi tajuk segmen Bila Ayah Membebel, dan topik pada malam ini kita nak kongsi sayang anak tangan-tangankan. Baik. Selain daripada itu, sebabkan saya mungkin itu masa segmen pengenalan bagi mereka yang tak sempat-sempat ataupun tak berkesempatan bersama dengan saya ada kongsikan pengalaman bertugas saya. Saya pernah bertugas di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman sebagai Ketua Unit Kaunseling Keluarga. Saya pernah bertugas sebagai Pegawai Psikologi di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Dan sekarang ini masuk tahun yang kelima, saya kaunselor kanan di Penjara Kajang. Jadi dekat penjara ni, bagi tuan-tuan perempuan yang mungkin dah sedia maklum, mereka adalah penghuni-penghuni, banduan-banduan, penjenayah-penjenayah yang telah dijatuhkan hukum oleh mahkamah. Jadi banyak perkongsian yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, pengalaman ataupun cerita orang jahat menjadi pengajaran untuk kita jadi orang yang lebih baik. Itu kita kena fahamlah, tak semua orang yang kat dalam sana tu yang memang betul-betul jahat. Kadang-kadang ada tu yang kali pertama buat jahat, tapi disebabkan wrong time, wrong place, mungkin silap pilih kawan dan sebagainya, so mereka tersungkur di pintu besar penjara. Jadi pengalaman mereka tu, cerita mereka itu saya nak kongsikan kepada tuan-tuan perempuan. Itu dia. Dan kita risau tuan-tuan dan perempuan, generasi anak-anak kita. Sebab saya pun ada anak. Saya ada 4 orang anak. Anak sulung saya umur 12 tahun. Anak yang paling bongsu saya umur 3 tahun. Jadi disebabkan semangat itu jugalah, mudah-mudahan bila saya berkongsi ilmu ini mendapat manfaat untuk anak-anak tuan-tuan, dan saya juga berdoa mudah-mudahan ia dapat manfaat untuk saya dan keluarga saya, begitu juga dengan anak-anak saya. Jadi bila saya mendoakan anak-anak tuan-tuan, saya harap juga tuan-tuan akan mendoakan kesejahteraan saya, keluarga saya dan anak-anak saya. So tidak lebih pada itulah. Baik, bagi memulakan topik kita Bila Ayah Membebel ni, biasa orang kata banyak ibu yang membebel. Tuan-tuan, ayah yang membebel ni dia punya aura dia punya dia lebih hebat daripada ibu kalau ibu yang membebel. Tapi tak kira pun dalam konteks keibu-bapaan, tak kira siapa yang membebel. Tak kira siapa yang membebel, tapi matlamat kita sama, matlamat kita untuk melihat anak-anak kita cemerlang, anak-anak kita hebat dunia dan akhirat. Baik, bagi topik kita pada malam ini, topik pertama, sayang anak tangan-tangankan ni, biasalah saya nak buka topik ini kepada perspektif Islam, melihat dalam topik ini, supaya kita tidak lari daripada landasan kita, supaya kita tak pergi lebih jauh. Jadi kita nak supaya kita dah ada satu guideline, kita dah ada satu pegangan, kita dah ada guideline, kita dah ada pegangan. So bagi saya yang beragama Islam, dan saya yakin dan percaya berdasarkan bacaan saya, tiada agama yang menyokonglah untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik kepada anak-anak mereka. Justru sebab itu jugalah slot dan segmen ini sebenarnya saya tak tujukan kepada ibu bapa yang beragama Islam semata-mata. Dan slot-slot saya yang sebelum ni pun saya ajak sekali rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam, non-Muslim, untuk turut sama. Sebab isu keibu-bapaan ni bukan isu agama. Isu keibu-bapaan ni adalah isu menyeluruh, berkaitan dengan bangsa, agama, negara, negeri, daerah dan sebagainya. Dia terlibat di sekolah, dia terlibat di rumah-rumah, dia tidak terhad kepada agama semata-mata. Sebab bila kita baca bahan bacaan, kita yakin dan percaya ada di antara teori yang mengatakan bahawa persekitaran akan mempengaruhi siapa anak-anak kita. Jadi kalau kita duduk dalam persekitaran yang baik, anak jiran depan rumah kita baik, anak jiran sebelah kanan kita baik, anak jiran sebelah kiri kanan kita baik, anak jiran belakang kita baik, mereka pun bersatu padu, mereka pun seronok bermain dalam keadaan suasana yang sangat baik, maka tidak mustahil anak kita pun akan bergerak ke arah kebaikan yang sama. Itu antara teori dari segi sosialnya. Jadi cuma bagi kita yang beragama Islam, lebih baik saya menjadikan Islam itu sebagai satu pegangan awal supaya kita punya topik ini berasas dan berpandukan dari segi perspektif Islam. Dari segi perspektif Islam, saya nak buka kepada ibu bapa, tuan-tuan puan-puan, bagi datuk, bagi datin, rakan-rakan liver saya yang dapat sama pada malam ini. Pertama sekali, dari segi Islam,
satu tanggungjawab dan kewajipan ke atas setiap ibu bapa yang beragama Islam untuk mendidik anak-anak mereka. So ibu bapa yang beragama Islam, bila kita berumah tangga, lahirnya anak, dia merupakan satu kewajipan dan tanggungjawab. Dia tanggung dekat sini dan kita akan jawab di sana. So kita kena faham tu. So nas yang memerintahkan ibu bapa memberi dan mendidik anak-anak dalam berdasarkan hadis riwayat oleh Abdullah bin Amru, Rasulullah bersabda, perintahkanlah kepada anak-anak kamu untuk mengerjakan solat semasa umur mereka 7 tahun dan pukullah mereka. Memang ayat ataupun hadis tu menyebut, dan pukullah mereka sekiranya mereka berumur 10 tahun dan asingkanlah mereka dari tempat tidur kamu. So maksudnya bila anak kita dah masuk usia 10 tahun, kita tak boleh bagi lagi anak kita tidur sebilik dengan kita. Dia mesti dah ada. Kalau yang perempuan dengan perempuan, yang lelaki dengan lelaki. Dan kalau kita tengok daripada hadis ni tuan-tuan, seusia dia 7 tahun, Rasulullah bersabda, ajarlah anak kita, ajaklah anak kita, ajarlah kepada anak kita, perintahkanlah anak kita untuk mengerjakan solat. Kemudian 10 tahun baru pukul. So dekat situ sendiri pun Rasulullah dah bagi tempoh. Kalau bagi kita kaki tangan kerajaan, kita ada tempoh, orang kata apa, kita ada tempoh percubaan kan. Dalam tempoh 3 tahun itulah. Dan bukannya bila masuk saja birthday dia 7 tahun. Contohnya anak kita masuk umur 7 tahun, kita cakap dengan dia, abang, hari ni abang dah 7 tahun, ayah perintahkan abang untuk abang buat solat, solat fardu. So lepas tu kita pun diam je sampai umur dia 10 tahun. Ayah tengok abang tak solat, jadi ayah pukul abang. Bukan. So ada tempoh 3 tahun. 3 tahun ni lah kita nak didik dia, kita nak ajak dia, macam-macam kaedah lah. Dari segi kaedah ni macam-macam. Dari segi kaedah ni bergantung kepada ni. Kalau tuan-tuan anak sulung, mungkin dia ada cabaran lain. Tapi bila anak nombor 2, nombor 3, dia akan ada role model abang dan kakak dia macam mana. So itu faktor-faktor yang akan mempengaruhi. Dan bila kita nak mendidik anak dari segi solat ni pula, ayah dan ibu mesti jadi role model. Kalau boleh jangan semayang sorok-sorok. Semayang kena tunjukkan. Tak apalah dia semayang tertonggeng ke, orang angkat takbir, kita rukuk, dia sujud terus ke, itu tak ada masalah. Tapi dia nampak kita solat. Itulah dalam tempoh 3 tahun tu lah kita nak tengok dia punya proses dia. Bukannya umur 7 tahun kita perintah, lepas tu 10 tahun dia tak semayang, kita rotan. Tak. Itu tidak ada dalam agama Islam. Kemudian dari segi peringkat-peringkat, bila dalam perspektif Islam ni, dari segi peringkatnya, mula-mula nasihat dengan lidah. Nasihat dengan lidah ni macam-macam kaedah lah. Memujuk ke, bercerita ke, ambil buku dan sebagainya. So ada menggunakan lidah lah, mengajak, panggil. Tapi nanti kita akan bincangkan dalam konteks komunikasi tu, komunikasi yang berkesan yang macam mana yang boleh sampai matlamat kita nak mengajak atau memerintahkan anak kita solat. Tapi topik ni bukan cerita pasal nak ajak anak kita solat saja, dia lebih menyeluruh. Kemudian yang kedua, tegur dengan lemah lembut, dan lain-lain cara yang kita fikirkan sesuai lah. Kemudian dalam topik ini juga Islam juga membolehkan merotan dan memukul. Merotan dan memukul dalam Islam membolehkan, tetapi dengan keadaan niat kita nak merotan dan memukul tu mendidik dan membentuk adabnya, bukan menghukum. Kita nak bentuk akhlaknya. Sebagai satu contoh, petua ni sebenarnya, ataupun kata orang-orang tua ni sayang anak tangan-tangankan ni, kalau tuan-tuan perasan, sebab dalam budaya Melayu sendirilah tuan-tuan, kita penuh dengan tata susila dan adab sopan, menyantuni orang lain, menghormati orang tua, menyayangi orang yang lebih muda. Jadi atas dasar itulah kita ni bangsa yang orang kata disegani. Kita ni bangsa yang disegani. So disebabkan itu jugalah sebenarnya bila kita berniat mendidik dan membentuk adabnya, bukan menghukum. Jadi contohnya, kalau kita dulu, saya sendirilah, kalau di sekolah dulu saya paling ingat sekali, kalau nak masuk pintu ataupun nak masuk jumpa cikgu, mesti ketuk pintu dulu. Bukan kita terus main masuk saja kan. So bila kita terlupa ketuk, cikgu akan suruh keluar balik. Masuk, keluar balik. Sampailah akhirnya kita automatik, behavior ataupun perangai tu dia automatik. Kang tak ketuk nanti kang
tak dapat masuk kan, nanti cikgu marah, cikgu suruh keluarkan. Akhirnya kita membetulkan adab dia. Sama jugalah kalau kita bawa konsep tu dekat dalam rumah, anak kita dia nak masuk pintu utama, kita jangan berhenti menegur. Jangan kita kata dah penat dah cik cakap, dah penat dah tuan, dah berapa kali dah sebut nak masuk pintu mak ayah kena ketuk dulu, tak dapat kebenaran tak boleh masuk. Ini tak, kadang-kadang main masuk je. Lala saya pun fed up lah, masuk je lah. Tak boleh. Selagi dia membentuk akhlak dan adabnya, kita teruskan sebab itulah tanggungjawab dan kewajipan ibu bapa. Nanti saya akan kongsikan pengalaman saya bersama dengan penghuni dan banduan di penjara. Baik, seterusnya dalam konteks rotan dari segi perspektif Islam tidak boleh lebih daripada 10 kali. Tidak boleh lebih daripada 10 kali. Perkara ini diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari. Niat rotan mendidik, kemudian berperibadi mulia, bukan menghukum atau mencederakan. So memang ada sebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari tidak boleh rotan daripada 10 kali. Ini dari dalam konteks anak-anak lah, dalam konteks anak-anak, ibu bapa kepada anak-anak. Tapi dalam konteks kepenjaraan dari segi hukuman penjenayah, itu isu lain. Kemudian dari segi memukul, dilarang memukul di bahagian muka. So tadi saya sebut tadi, rotan dan memukul dalam Islam ni dibolehkan, tetapi ada syarat-syarat yang sangat ketat sebenarnya. Dilarang memukul di bahagian muka. Kenapa? Bahagian-bahagian muka ni sangat lembut, dia punya struktur dia. Kita bimbang dia akan menyebabkan kecederaan yang lebih parah lah. Ada hadis yang menyebut, riwayat Muslim, apabila salah seorang daripada kamu bergaduh, maka hendaklah dia menjauhi dari memukul bahagian mukanya. Itu hadis riwayat Muslim. So kesimpulannya tuan-tuan, dalam Islam ni, dalam konteks rotan dan memukul ni, sekiranya melampau dan menyebabkan kecederaan, memudaratkan, menyebabkan satu peristiwa yang meninggalkan kesan yang mendalam, ia adalah haram di sisi agama Islam. So memukul anak, merotan dalam keadaan yang melampau, yang menyebabkan kecederaan, memudaratkan, akhirnya meninggalkan trauma kepada anak tu, hinggalah mereka dewasa, itu adalah hukumnya adalah haram. So Islam dah clear cut dah kat situ. Boleh rotan, boleh pukul, tapi jangan sampai memudaratkan hingga mendatangkan kecederaan dan sebagainya. Okey. So sudah jelas dari segi agama Islam, saya juga yakin, dan agama-agama lain juga. So maksudnya tidak dibenarkan memukul dan merotan ataupun menangankan anak-anak kita dalam konteks hingga mendatangkan kecederaan yang memudaratkan lah. Jangan kita ambil kepala anak kita hentak dia ke dinding, macam ada beberapa perkara-perkara yang berlaku lah. Okey, so itu dari segi perspektif Islam. So sebab saya bukanlah dalam bidang keagamaan, saya punya keutamaan, saya punya speciality ataupun saya punya specialize adalah berkaitan dengan psikologi dan kaunseling. Apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan sepanjang segmen Bila Ayah Membebel ini, nanti dia akan berkaitan dengan sesi kaunseling yang saya jalankan, dengan klien-klien yang saya jumpa, pengalaman dan juga persoalan yang ditimbulkan semasa sesi, dan juga beberapa pengalaman saya mengikuti program bengkel seminar keibuapaan untuk saya kongsikan sama-sama dengan tuan-tuan. Baik, kenapa saya pilih topik ini tuan-tuan? Sebab ada orang ataupun ada ibu bapa yang terlampau sayangkan anak-anak hingga kan tidak menegur, tidak membuat tindakan, tidak mengambil apa-apa hukuman apabila anak-anak mereka menjalankan ataupun melakukan kesalahan. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Saya pernah berhadapan dengan banduan penagih dadah. Bila kita tanya, dalam penjara, okey, tak ada masalah. Dia boleh ikut program, dia boleh ikut peraturan, dia tidak mengambil dadah. Tapi bila kita tanya dia dekat luar, kenapa tabiat ataupun sikap itu tidak boleh diberhentikan, salah satu puncanya katanya sebab dia mendapat sokongan daripada ibunya. Sebab ibunya terlampau sayangkan anak. Yalah, saya pun sayangkan anak, tapi mungkin salah faham ibu tu terhadap konsep
menyayangi anak tu, hingga kan kadang-kadang bila anak ni dalam bahasa penjara dia, dalam bahasa penagih ni, bila tak cukup bekalan, so ibu bagi duit untuk supply barang. Carilah barang tu, janji kau dapat hisap. Jadi baiklah tu, maksudnya mak seronok lah, kau happy tu, mak happy lah. So itulah disebabkan ada perkara-perkara tertentu. Kemudian ada juga ayah yang merotan pukul anak hingga meninggalkan trauma, tuan-tuan. So bila saya berhadapan dengan banduan muda yang berusia 21 tahun ke bawah, so ada di antara mereka yang mempunyai dendam yang telah berkurun lama tersimpan. So jadi disebabkan pressure ataupun tekanan ayah pukul dan sebagainya, menyebabkan mereka ini melakukan perkara-perkara jenayah-jenayah yang mereka rasa dapat membalas dendam lah. Pada hakikatnya mereka telah menyebabkan mereka punya masa depan rosak lah. Tetapi pada mereka puas sebab mereka dapat meremukkan hati orang yang mungkin mereka sayang dan sebagainya lah. So banyak konsep ataupun perkara ini yang terjadi. Saya tak nak kata tuan-tuan, sebab tuan-tuan mungkin pernah terbaca beberapa buku kesilapan ibu bapa mendidik anak. Saya tak nak kata dia kesilapan, tetapi sebab kalau kita tahu, kalau kita sebagai ibu bapa, kita tahu apa yang akan terjadi esok hari kepada anak kita, maka mudahlah untuk kita mengambil tindakan. Tetapi kita tak tahu apa yang akan terjadi. Contohnya anak kita main tepi longkang, kan? Dan kita punya ekspektasi, kita punya jangkaan, kemungkinan besar dia boleh jatuh kat dalam longkang tu. Jadi kita marah dia, kita tegur dia, mungkin kita rotan dia, mungkin kita pukul dia. Kalau kita tahu dia main tepi longkang dan dia tak jatuh dalam longkang tu, maka tak perlulah kita nak marah. Betul tak? Inilah yang berlaku kepada kita sebagai ibu bapa, sebab kita tak tahu kemenjadian anak kita betul-betul menjadi atau tak. Tapi tuan-tuan kena tahu, dari segi faktor mendidik anak ni, dia ada dua faktor utama. Satu internal factor, satu lagi external factor. So maksudnya ada faktor dalaman dan ada faktor luaran. So kita tak boleh menidakkan faktor luaran, sebab nanti anak ni pergi sekolah, dia akan bergaul dan dia akan berjumpa. Itu dalam konteks lain lah. So kita kena, sebagai ibu bapa, kita kena pastikan dengan siapa anak kita berkawan. Bukan kita nak halang dan anak kita perlu berkawan dengan orang yang ada kelas, orang yang baik-baik, yang kasutnya kapur cantik. Tidak. Itu dalam konteks lain. Cuma saya nak tekankan kepada tuan-tuan bahawa kita ada faktor internal dan faktor eksternal. Cuma yang bila kita bersebut pasal kemahiran ilmu ibu bapa yang perlu ada ni, kita nak fokus kepada internal factor. So dalam segmen Bila Ayah Membebel ni nanti akan ada beberapa konteks ataupun akan ada beberapa kupasan berkaitan dengan internal dan juga external factor. So nanti kita akan sama-sama bincang dan kita akan kongsikanlah. Baik, hari ini saya nak bawa satu kisah tuan-tuan. Saya ingat lagi pertama kali saya diberi amanah untuk berkongsi ilmu semasa saya di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman dulu, tentang topik pengurusan stres. Masa tu saya diberi amanah oleh pegawai saya untuk ke Maktab Kuala Kubu Baru untuk menyampaikan topik pengurusan stres di kalangan pegawai-pegawai penyiasat. Ada sarjan, ada SM, ada SI lah, dan pelbagai pegawai penyiasat, datang daripada jenayah, datang daripada trafik dan sebagainya. So apa yang berlaku ketika saya buat perkongsian dan sebagainya, ada seorang sarjan angkat tangan. Sarjan ni kata, "Cik, saya nak tanya sikit lah, Cik. Saya setiap kali balik kerja," dia kata, "anak saya akan menjerit, 'Ye, sarjan balik, ye, sarjan balik.'" So apa yang berlaku? So ramailah sekelas tu gelak lah kan. So saya kata, sarjan, topik perkara itu menarik untuk kita kupas, tapi saya kata kita teruskan kelas dulu. Sekejap lagi habis kelas kita sembang. Jadi lepas habis kelas saya duduk dengan dia, adalah beberapa rakan lagi nak ni, dan saya tanya dengan dia, boleh tak kawan-kawan lain nak join? Dia kata tak ada masalah. Jadi saya kongsi. Saya tanya kenapa benda itu boleh berlaku. Jadi saya tanya, sarjan bila balik apa berlaku? Apa yang terjadi bila balik rumah? So bila balik rumah, dia kata, saya ni, dia kata, dididik ataupun
dilatih dalam pasukan, disiplin dan juga ketegasan. Jadi dia kata, saya nampak disiplin dan ketegasan tu baik untuk saya. Dan saya beranggapan bahawa disiplin dan ketegasan ini saya perlu teruskan di rumah dalam kaedah mendidik anak saya. Okey, apa yang berlaku? Dia ada 2 orang anak. Anak yang sulung, tak silap saya masa tu 11 ke 12 tahun lah lebih kurang. Saya pun dah lupa dah peristiwa ni. Kemudian yang kedua dalam lebih kurang 10 tahun lebih kurang macam tu. Beza dalam 2-3 tahun macam tu. Dua-duanya lelaki. So kalau tuan-tuan tak pernah mengalami, kalau anak pertama, anak kedua lelaki, dia ada orang kata apa, ada bahagian kepada ibu bapa tu lah. So biasanya ada, kalau anak lelaki, anak perempuan, dia mungkin cool sikit lah. Bukanlah cool sepenuhnya, tak juga. Ada juga belaga angin. Tapi biasanya kalau lelaki dengan lelaki ni, dia ngam lah. Memang cantik lah. Memang orang kata sparring partner. So apa yang berlaku, bila dia balik, dia tengok selipar tak bersusun. Dia akan panggil, Along, ni apa selipar tak susun ni? Ketuk ketampi 5. Ketuk ketampi 5 Along tu. So dia rasa ketuk ketampi 5 tu okey pada dia untuk anak dia berusia 12 tahun, 11 tahun. Sebab dia kata kalau dekat balai, saya bagi anak buah saya lagi banyak daripada tu. Lepas tu dia masuk dalam pula, bila tengok rumah bersepah, dia panggil, Along, Angah, ni apa ni bersepah-sepah ni? Pumping 5. Dia 5 tu. So apa yang berlaku? Tanpa sedar. Saya kata, tanpa sedar sebenarnya Jen, anak-anak tu nampak yang balik tu bukan ayah, yang balik tu sarjan. Itulah yang berlaku sebenarnya dalam konteks seharian kita, tanpa kita sedar, tuan-tuan. Sebab itu sebenarnya dalam hidup kita ni, kita kena belajar switch on and switch off. Kita kena tahu peranan kita dekat mana. Kalau kita balik kerja, kita dah siap sediakan diri kita sebagai mengambil watak ataupun peranan kita sebagai seorang ayah. Sebenarnya dalam kehidupan seharian kita ni, kita pelakon. So hari ni saya sebagai seorang penceramah, tuan-tuan perempuan sebagai seorang pendengar lah ataupun liver kita. So dalam konteks tu, tuan-tuan, kita ni sebenarnya seorang pelakon. So masing-masing mengambil karakter ataupun watak, menjiwai watak tu dengan sebaiknya. Contohnya, tuan-tuan bayangkan kalau saya seorang penceramah, saya berdiri ataupun saya duduk depan tuan-tuan ni, saya punya perkongsian ni, saya punya pakaian lah pun, saya punya pakaian, katalah saya pakai singlet ataupun saya tak berbaju ke apa kan, lepas tu saya cerita merapu-rapu, mesti orang kata, apa ni Cik Izzuddin tak in karakter kan. So maksudnya saya tak menjiwa, betul ke dia macam tak betul ke sebagainya. So itulah peranan. So sebab tu kita kena faham, bila kita dah clock out daripada pejabat kita, dah punch out kita punya topik perbincangan tu, ataupun kita dah habis kerja kita, so kita kena tahu bahawa dalam perjalanan daripada rumah, daripada pejabat ke rumah, kita sudah memegang watak sebagai seorang ayah. Kalau kita seorang ibu, kita kena pegang watak sebagai seorang ibu. So bila balik sampai dekat rumah, anak kita beruntung, tuan-tuan, bertuah, tuan-tuan, kalau kita sampai dekat rumah, anak-anak kita berlari kepada kita dengan memanggil nama, ye ayah balik, ye ayah balik. Apa tandanya, tuan-tuan? Kepulangan kita tu dinanti-nantikan, tuan-tuan. Ketiadaan kita tadi dirasai. Anak tunggu-tunggu, mana ayah ni tak balik. Sebab dia tahu bila ayah balik, ayah mungkin akan bawa motor untuk bawa dia jalan-jalan naik motor, mungkin akan main bola dengan dia, mungkin akan tanya cerita dia akan dan sebagainya. Itu konsep dia. Kita jangan balik mentang-mentang kita uniform contohnya kan, balik-balik dengan gaya uniform kita. Ini apa ni? Ini apa ni? Ini apa ni? Semua benda tak kena di mata kita. Sebab itu anak merasakan, dalam konteks dalam cerita kisah sarjan tadi, sebab itu anak merasakan yang balik bukan ayah, yang balik itu sarjan. So itu dalam konteks sayang anak tangan-tangankan. Kadang-kadang kita tak perasan, tuan, bila saya berkongsi dengan rakan-rakan klien kita, dia kata, betul lah cik, saya ingatkan benda yang saya buat tu betul sebab saya dulu dididik macam tu. So bila saya dididik macam tu, so maksudnya saya rasa betul apa yang saya buat. So itu adalah satu kesilapan besar, ataupun benda yang perlu kita perbaiki. Dan yang seterusnya, tuan-tuan, dari segi ilmu psikologinya, dalam psikologi ni dia terlibat dengan 3 elemen saja biasanya. Kalau tuan-tuan pergi mana-mana, psikologi ni melibatkan 3 elemen ni saja. Pertama mental, kemudian emosi, kemudian tingkah laku.
Cuma behavior lah, tingkah laku kita. Tapi apa yang kita fikirkan tuan-tuan, dia akan bawa kepada emosi kita. Apa yang emosi kita rasa, automatik dia akan pergi ke arah behavior kita. Contohnya, bila kita suka buat sesuatu benda yang kita suka, walaupun atas pandangan orang lain benda tu susah, tapi sebab kita suka, dan kita gembira buat dia, dan pemikiran kita pun rasa boleh buat, kita rasa benda tu senang, apa jadi pada fizikal kita? Automatik fizikal kita akan buat dengan seronoknya. Tapi kalau kita tak suka, kita susah hati, kita benci, kita marah dan sebagainya, automatik fizikal kita pun akan terganggu. So 3 elemen ni mainkan peranan. So sebab itu dalam isu sayang anak, tangan-tangankan ni, dalam ilmu psikologi, dalam perspektif psikologi, dia ada reward and punishment. Dia ada reward and punishment. So dalam konteks keibubapaan, kita tidak boleh tinggalkan reward dan punishment, ataupun reinforcement ataupun punishment. Biasanya reward ni dia akan increase behavior, dia akan meningkatkan tingkah laku itulah, akan menekankan tingkah laku yang baik itu untuk berterusan. Itu reinforcement. Dan reinforcement ni pula ada positif, ada negatif. Sebab contohnya kalau anak kita berkelakuan baik, ataupun anak kita penuh puasa hari itu, kemudian kita kata kita nak bagi dia hadiah, tapi kita nak bagi hadiah mengecun yang boleh menyebabkan bahaya kepada diri dia. So maksudnya dia reinforcement juga, tapi reinforcement dalam bentuk negatif, sebab nanti dia akan datang mudarat kepada dia. So ada satu lagi reinforcement yang mendatangkan kebaikan lah. Contoh dia positif. Contohnya bila anak kita lengkap berpuasa pada bulan Ramadan hari itu, kita belikan dia satu buku cerita yang memang dia suka, dan bila kita baca buku tu pun dia akan membentuk kepribadian dia. Nampak tak? Dia reinforcement juga, tapi ada reinforcement yang ke arah negatif, ada reinforcement yang ke arah negatif. So hati-hati. Sebab kadang-kadang ibu bapa dia tak perasan, saya bagi reward kat anak saya, tapi reward tu rupanya merosakkan anak kita. Saya saja nak kongsi tuan-tuan, sebelum saya terlupa, tapi saya akan kupas lagi isu ni, sebab isu ni sangat menarik. Saya jumpa dalam penjara, so saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Apa dia yang berlaku? Tuan-tuan, kalau kita ada anak lelaki, ada anak perempuan, tuan-tuan kena hati-hati. Anak lelaki, hati-hati hadiahkan motor untuk dia, terutama sekali anak remaja. Sebab banyak jenayah berlaku dengan anak yang boleh menunggang motor ni. Motor ni satu orang kata platform. So kena hati-hati. Boleh bagi, tak ada masalah, tapi hati-hati. Motor ini satu platform perlakuan sesuatu jenayah ataupun perlakuan sesuatu perkara yang tidak diingini untuk masa hadapan. Itu kalau anak lelaki. Anak perempuan tuan-tuan, handphone. So kena hati-hati. Kalau tuan-tuan ada anak perempuan, dah bagi handphone kepada anak perempuan, kena pantau, kena tengok, kena selia, kena siapkan jadual dia. Jangan bagi letak habis tanggungjawab semata-mata. Ayah, itu kakak dah puasa penuh, ayah bagikan handphone kat kakak. So of course tahun depan ataupun Ramadan yang akan datang, dia akan berpuasa lagi, sebab dia ada positive reinforcement. Dia ada reinforcement, tapi tanpa sedar. Saya ulang balik tadi, dia ada reinforcement sebab dia puasa penuh, kemudian dia dapat handphone. Dia ada reinforcement kat situ, tapi tanpa sedar, kita tak perasan, rupa-rupanya ia adalah negative reinforcement, sebab handphone tu memudaratkan dia. Okay. So dalam psikologi dia ada reinforcement. Dalam reinforcement dia ada positif dan negatif. Saya tak nak detailkan sangat pasal teori. Tuan-tuan boleh search dalam Google apa berkaitan. Tapi saya nak berkongsi cerita-cerita yang pernah saya lalui dan pernah saya nampak depan mata saya, dan berdasarkan sesi kaunseling yang saya jalankan. Yang kedua, punishment. So jangan lupa ibu bapa, tak boleh juga dalam mendidik anak ni hanya semata-mata reward. Reward. Kadang-kadang kita tak sedar bahawa anak kita melakukan kesalahan ataupun tidak mengikut perkara-perkara yang sepatutnya, tapi kita reward dia. Ini lagi bahaya. Tapi kita reward dia. Nanti anak pun confuse. Tuan-tuan pernah tengok anakku Sazali, cerita Piramli dulu. Hingga kan anak tu menipu pun bapaknya percaya. Akhirnya apa terjadi?
Sazali sudah jadi Samsung besar. Satu Singapura sudah kenal Sazali. So siapa yang bersalah dalam perkara ini? Bapa yang bersalah dalam perkara ini. Itu kata ataupun petikan daripada filem Anakku Sazali. So kita kena nampak dekat situ. Okay, so dah sampai setengah jam. Alright, so dalam positif dengan dalam reinforcement dan juga punishment ni, dia ada beberapa syarat dia. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Kalau kita buat punishment ataupun kita dah tetapkan satu peraturan dalam rumah kita, so dia mesti konsisten. Contohnya macam saya sendiri tuan-tuan, saya tetapkan pada anak-anak saya, kalau nak pergi main petang, saya memang galakkan anak saya keluar daripada rumah ni untuk bermain. Petang, kalau bukan musim PKP hari tu, memang kita bagi dia keluar. Dan saya Alhamdulillah direzekikan ada tanah sikit kat tepi tu, so memang saya galakkan dia keluar. Tetapi dengan syarat, sebelum dia keluar main, dia mesti solat asar dulu. Dan kalau boleh main selepas pukul 6. Sebab apa? Kalau nanti panas sangat ke apa ke, mendatangkan penyakit dan sebagainya pula, lepas pukul 6 baru main. Lepas tu kalau dia nak main ke apa, kalau ada adik dia nak main, pastikan ada pantauan dan sebagainya. Kemudian dia mesti balik sebelum pukul 7. Ini kita dah tetapkan dia punya peraturan dia. Bukan kata, teruk betul sampai nak tetapkan peraturan. Inilah kaedah nak mendisiplinkan anak-anak tuan-tuan. Saya tak nak kupas yang itu lagi, tapi saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan, punishment mesti konsisten. Sebagai satu contoh, katalah pada hari itu, kita balik kerja pukul 6.45, lepas tu kita mandi, habis mandi kita balik tengok pukul 7 suku, anak kita tak balik lagi. Anak kita tak balik lagi. So apa yang kita kena buat? Sebabkan dia break the rules, dia kena hukum. Dia kena hukum. Hukum tu yang saya sebutkan tadi, janganlah sampai kadang-kadang ada ibu bapa yang meletakkan hukuman yang tak logik. Sebab anak pun sekarang ni, tuan-tuan, cabaran masa kini, anak-anak sekarang ni tak macam anak-anak dulu. Anak dulu tak menjawab, anak-anak sekarang menjawab, kan? So ada setengah ibu bapa, saya ini petikan daripada ibu bapa sendiri tuan-tuan. Dia kata bila hukum anak, saya kata apa hukuman yang tuan buat kalau anak melanggar peraturan dan sebagainya. Saya cakap dengan dia, kalau dia langgar peraturan, gantung dia dekat kipas. Satu benda yang tak akan ibu bapa buat. Dan anak pun tahu. Dan akhirnya bila dia break the rules, hukuman tu tak dijalankan kepada dia, jadi dia tak ada rasa apalah. Jadi tak ada masalah lah untuk break the rules. So benda tu tak reliable, benda tu tak konsisten, benda tu tak patut. So kalau dia balik lepas pukul 7, dia mesti dia denda. Cuma denda tu denda yang berpada-pada lah, yang bersesuaian. Dan apa yang berlaku, kadang-kadang kita tak perasan. Contohnya, hari tu mood kita tak baik. Besok bila kita balik, katalah musim, biasanya kadang-kadang orang mood baik ni bila hari gaji lah. Bila hari gaji. Balik-balik, anak kita nak keluar main pukul 5.30. Ayah nak keluar main 5.30. Dah semayang? Belum lagi. Baru pukul 5.30. Kalau ayah, boleh lah anak kita merayu kan. Okey lah, tak apalah. Hari ni ayah gembira, ayah pun dapat gaji. Hari ni ayah bagi main. Bagi main, tak solat asar dan sebelum pukul 6. So apa yang terjadi pada anak kita? So hukuman tu tak konsisten, peraturan yang kita tetapkan tu tak bersesuaian. So kita kena sedar, kalau itulah peraturannya, supaya dia tidak boleh dikompromi. Kalau kita ada kompromi macam tu, susah. Anak pun nanti akan faham, hari ni 25 hari bulan ayah gaji. Hari ni kalau kita nak main lambat sikit tak apa, sebab ayah mesti tak marah punya, mood ayah baik. So hati-hati dengan perkara itu. Dan satu lagi, kadang-kadang kita tak perasan, bila kita dah tetapkan peraturan, contohnya sebelum pergi shopping mall, contoh sekarang ni memang tak boleh bawa anak-anak lah nak pergi shopping mall, tapi kalau sebelum tempoh PKP hari tu, kita nak bawa anak kita pergi shopping mall. Apa yang berlaku? Sebelum pergi shopping mall, biasanya macam saya sendiri, saya akan deal dengan anak saya. Okey, nak boleh ikut ayah, boleh ikut umi, tapi dengan syarat no cikidis, no keropok-keropok ke, no ice cream ke apa. Okey, biasalah. Kalau sebelum pergi tu, file lah, macam ni lah, sebagainya kan. Setujulah. Tapi bila sampai dekat sana, dia akan test kita tuan-tuan. Sebab anak-anak ni macam kita juga. Dia ada hati, dia ada pemikiran, dia ada tingkah laku dia. Sama macam kita. So mula-mula dia test dulu. Ayah nak aiskrim? Tadi dah janji kan no aiskrim? Okey. Dia try dulu. Lepas tu dia masuk dalam. Dia nak pergi ke level yang kedua pula. Ayah, boleh lah. Dia merentak-rentak kat dalam troli contohnya kan. Tadi dah janji kan? Okey lah, duduk. Ayah nak turun bawah? So hati-hati. Dia nak pergi ke step yang ketiga. Bila turun bawah, dia guling-guling. Ayah nak aiskrim. Kita pun tengok orang lain. Allah, malu lah apa benda-benda. Ambil aiskrim, bagi. So akhirnya apa dalam pemikiran anak-anak?
So anak-anak kata yes, kalau nak aiskrim tak payah minta step pertama, tak payah step yang kedua, terus buat step yang ketiga. Sebab apa? Dia akan dapat. Sepatutnya ibu bapa kena firm dengan rules yang dia dah buat. Kalau hari tu mood tak cantik, dia break the rules, kita stop shopping, semua balik ataupun semua masuk dalam kereta, bagi isteri kita saja shopping. Dia kena terima akibat daripada perbuatan yang dia buat. Lepas tu kita akan didik dia satu persatu. Insya-Allah tuan-tuan, dia akan faham, dia akan tahu. Alhamdulillah lah, saya buat perkara ni tuan-tuan dengan anak-anak saya. Kalau dia pergi kedai, walaupun saya bawa kedai mainan, masuk tengok, ayah nak tengok, boleh kita pergi tengok. Dia tengok, bu ayah RM50 ayah, duit raya. Dia pun mula kira-kira apa benda, dia tak akan minta, dia tak akan merengek-rengek nak, sebab saya dah firmkan benda tu. Saya dah firmkan benda tu. Tapi kalau tuan-tuan kali pertama dia try, tuan-tuan bagi. Kali kedua dia try, tuan-tuan bagi. Akhirnya tuan-tuan tak akan dapat kawal behavior tersebut. Okey, so dari segi keadaan tu. Dan selain daripada tu juga tuan-tuan, bila kita sebut reward and punishment ataupun reinforcement, reward ini mesti bersesuaian dengan umur anak-anak kita. Jangan sebabkan anak kita umur darjah 3 contohnya, dia berpuasa penuh, kita nak bagi dia handphone. Pada saya handphone untuk anak darjah 3 tak berapa sesuai lah tuan-tuan. Tak berapa sesuai. Walaupun kita mampu, kita boleh, tapi pada saya dia tidak berapa sesuai. Okey. So itulah di antara perkara-perkara yang kita nak tengok dalam topik sayang anak tangan-tangankan ni. Dalam topik sayang anak tangan-tangankan ni, kita nak berkongsi berkaitan dengan kaedah mendidik anak-anak, dan mudah-mudahan dia akan dapat manfaat. Alright, mungkin kita boleh tengok komen-komen sikit. Topik kita yang pertama, bila ayah membebel ni kan. So ada orang daripada Kulim, daripada Serdang pun ada kat sini, cantik. Dari Bandar Seri Putra Bangi, alhamdulillah. Okey, hadiah dan denda. So hadiah dan denda. So dua-dua ni mesti ada hadiah, mesti ada denda. Dan hadiah, bila dia buat kebaikan, mesti bagi hadiah. Dan bila sebut pasal hadiah, saya suka nak kupas. Bila sebut pasal hadiah, dia bukan bentuk material saja semata-mata. Dia bukan sebut material semata-mata. Tuan-tuan, kena susun level of reward yang kita kena bagi pada anak-anak kita. Dan paling cantiknya tuan-tuan, bagi ketika anak kita sesuai dan layak untuk dapat reward tersebut. Baru boleh. Sebab saya ingat lagi bapak saya tuan-tuan, kalau dia nak bagi sesuatu benda, dia akan tanya, dia akan cakap, dia akan bagi sesuatu tu perkara yang tidak disangka-sangka. So kita jangan sangka, oh abah nak bagi pen lah ni. Dah tahu, tak payah. So diam-diam je. Apa yang kita dapat, itulah hadiah dia. Sebab tu macam saya dulu, kita dapat keputusan yang baik. Abah bawa pergi tempat fast food. So fast food tu, masa ketika tu nak dapat sebulan, 2 bulan, 3 bulan sekali tu memang susah. Tapi sekarang ni fast food tu mungkin bukan lagi reward yang sesuai untuk anak-anak zaman sekarang ni. Sebab yalah, apa-apa saja fast food saya tengok, memang kadang-kadang ada setengah family tu memang seminggu sekali keluar. So fast food ni bukan yang sesuai. Sebab tu saya kata dengan tuan-tuan, simpan dulu. Jangan hari ni keluar makanan baru, hari ni juga nak cuba. Tak, simpan. Bila dia nak minta sesuatu, nampakkan benda tu susah. Biar menampakkan dia ada usaha, baru dia nak dapatkan benda tu. Jangan simply datangkan benda tu dengan mudah. Sebab hadiah dan denda ni dia main peranan besar lah tuan, sangat-sangat besar. Saya nampak depan mata saya, benda ini mainkan peranan besar. So sebagai ibu bapa, walaupun tuan-tuan perempuan mampu tuan-tuan, mempunyai duit yang banyak, kalau bukan waktu dan ketikanya, bukanlah waktu ketikanya, janganlah bagi. Sebab tu dalam konteks agama Islam, kita ada adil. Bila sebut pasal adil ni, meletakkan sesuatu di tempat yang betul. Adil ni dengan saksama adalah perkara yang berbeza. Contohnya anak nombor 1 saya perempuan, anak nombor 2 saya lelaki. So kalau sebut saksama ni, dia sama rata lah. Apa yang nombor 1 dapat, nombor 2 pun mesti dapat. Tetapi kita kena berkonsep adil. Adil ni meletakkan sesuatu di tempat yang betul. Kalau anak perempuan, kita belikan tudung. Anak lelaki, kita belikan kopiah. Itu adil, meletakkan sesuatu di tempat yang betul. Kita tak boleh kata nak bagi adil, yang perempuan kita belikan tudung, yang lelaki pun kita belikan tudung. Itu bukan adil namanya. Itu
Bak kata almarhum Tuan Guru Ismail Kamus, itu bangang nama je. Itu bangang nama je. So kena konsep adil. So sama juga konsep adil ni. Kalau anak kita yang sulung tu, kakak tu, dia suka ayam. So bila kita nak reward dia, kita kena belikan dia ayam sebab itu yang dia suka. Jangan kita kata hari ni bangah nak makan ikan. So Kak Long buat baik tapi Kak Long makan ikan jugalah. So tak adil lah kat situ. So siapa yang kita nak reward? Kalau kita tak mampu, jangan bagi dalam bentuk material. Dan saya suka ingatkan, hadiah reward ini bukan dalam bentuk material semata-mata. Bukan So mungkin dengan ciuman, hari ni anak ayah hebat, ayah dengar Umi cakap bangah rajin masak hari ni, tolong Umi kat dapur. Hari ni ayah nak bagi hadiah. Wah, dia mesti suspensnya. Apa hadiah ayah? Ayah nak cium pipi dia, cium dahi dia, peluk dia lama-lama, cakap dengan dia, kita sayang dia. Itu pun satu hadiah. Tapi kena bagi tahu, inilah hadiah dia. Jangan tak bagi tahu, nanti dia akan kata, ini bukan hadiah ya. Kena bagi tahu dia. So itu konsep dia. Dan saya nak suka cerita juga tuan-tuan, dari segi topik sayang anak tangan-tangankan ni. So ibu bapa mainkan peranan masing-masing. Maksudnya dua-dua mesti bekerjasama, saling bantu-membantu. Kalaulah ayah rotan anak, pukul anak dalam keadaan yang dibenarkan dalam perspektif Islam, ibu jangan datang backup anak. Jangan backup anak. Apa ni awak ni pukul anak? Anak ni apa benda, bukan besar sangat salah dia, sikit saja. Ini akan memudaratkan masa depan dia nanti tuan-tuan. Biar ayah dia rotan, biar ayah dia pukul, nanti ibu datang, umi datang, mama datang, pujuk balik dekat dia, ceritakan perkara sebenar, kenapa ayah marah, kenapa ni. Dan jangan satu lagi perkara, jangan memburuk-burukkan ayah ataupun isteri depan anak-anak. Contohnya, dah jangan kawan dengan ayah kau tu. Memang macam tu ayah kau tu, perangai dia memang macam tu. Kau bukan tak tahu ayah kau tu rimau, keturunan dia pun rimau. Rimau ni dalam bahasa Negeri Sembilan harimau lah tuan. Harimau. So jangan pula ibu pula backup anak dan memburukkan ayah, sebab dia akan ada jangka masa panjang nanti, takut ada gap, anak dengan ayah hubungannya tak begitu baik. So kita kena saling kerja sama antara satu sama lain. Kalau ayah rotan, ayah marah ke apa ke, biarkan anak. Lepas tu nanti dah malam sebelum tidur kan, masuk balik dekat dalam bilik anak, isteri cerita dekat anak, tadi ayah marah kan, tapi kakak tahu kan kenapa ayah marah. Ayah tu sayang sangat dengan kakak. Ayah nak tengok kakak jadi anak yang hebat. So macam-macam lah. So kakak tak marah ayah kan. Lepas tu kita pula sebagai ayah, tadi kita marah anak, bila ada masa, macam saya tuan-tuan, saya ada masa hantar anak saya pergi sekolah. Saya akan membebel lah dalam kereta, saya akan membebel. Saya akan kata, kita ni bukan orang senang, kita nak jadi orang hebat dan sebagainya, apa benda. Saya akan bercerita dengan dia orang. Semalam ayah marah, kakak marah ke dengan ayah? Tanya dengan dia, heart to heart. Tanya dengan dia. Tak adalah, kakak tahu kakak buat salah. Okey, kak ayah pun minta maaf. So itulah yang terbaik. So dia kena tahu kenapa dia kena rotan, dia kena tahu kenapa dia pukul, dan kita boleh blend sama-sama. Nanti kita akan lebih praktikal kan. Okey. Okey, alright. Saya dah saya janji nak setengah jam je kan. So hati-hati tuan-tuan. Okey, itu saja. Terima kasih Abdul Hakim Ismail. Cara nak elak tagih puji macam mana tuan so tengok kepada kita punya approach lah. Tengok kita punya approach. Kadang-kadang terlampau banyak puji pun tak bagus. Sebab tu saya kata you have to reserve. Benda yang orang kata ni surprise ni mesti reserve dulu. Jangan awal-awal. Contohnya kadang-kadang anak umur 10 tahun kita nampak anak kita ni bagus, lepas tu kita terus bagi yang mungkin melebihi had dia lah. Melebihi had dia sebagai anak umur 10 tahun. So bagi tu berpada-pada lah. Kalau kita rasa kita mampu, kita nak bagi lebih, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan kena tekankan, tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan kena pantau. Sebab kita takut nanti, sebab macam kita sendirilah tuan-tuan, pada usia katalah pada usia kita 30 tahun, kita dah jadi orang yang kaya raya tuan-tuan. Kita dah ada kereta berpuluh-puluh biji, kita dah ada rumah berpuluh-puluh biji kan. Kita apa saja kita nak semua ada. Umur kita baru 30 tahun tuan. Memanglah pada hakikatnya kita tak tahu bila kita mati. Tapi bila kita usia kita 30 tahun, kita dah dapat apa saja, kita takut kita dah tak ada
kita dah tak ada momentum lagi untuk teruskan kehidupan. Kita dah rasa macam alah apa semua benda aku dah dapat kan. Sebab ada benda dia kena relax. InsyaAllah dia akan sampai. Bila kita cepat sangat dapat semua benda, nanti banyak perkara yang tak baik akan berlaku. Okey, alright, saya ingat itu saja untuk topik yang pertama ni tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf, saya pun nervous untuk segmen pertama kan. Bila ayah membebel, nampak cadangnya tadi setengah jam je, tapi apa yang terjadi, dah sampai hampir 1 jam dah nak membebel kan. Alright, terima kasih. Okey, Fairuz, terima kasih Abdul Hakim Ismail. Terima kasih tuan sebab sudi bersama-sama. Saya minta tolong share, tolong like, tolong subscribe nanti dekat channel saya, Kaunselor dari Neraka Dunia. Ni ada sahabat kita Nazir, bagaimana nak pujuk anak selalu mengajuk tuan. Tuan-tuan, kita kena tegangkan kat dia lah. Kita kena tegangkan. Sebab mengajuk ni mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang bila dia tak puas hati, abang dia dapat, adik dia dapat dan sebagainya, kita kena tengok konteks dengan lebih besar. Saya pun ada anak saya yang kuat mengajuk. Bila tak kena kat dia mengajuk. Kita kena terangkan dia lah. Jangan putus asa. Sebab saya jumpa penghuni-penghuni saya dekat dalam penjara, bila kita jumpa waris, sebab kita ada peluang untuk berjumpa dengan waris juga bila mereka ada program jalinan kasih. Contohnya masa Hari Raya, Chinese New Year, Deepavali, kadang-kadang bila saya jumpa dengan waris, ada mak yang cakap, ni anak saya ni tak tahulah tuan apa nak jadi, dah macam-macam cakap dah, macam-macam cara dah, dah berbuih-buih dah mulut. Ini perkataan yang selalu saya dengar daripada waris-waris ataupun penghuni-penghuni ataupun pelajar-pelajar yang dah bermasalah. Bila kita jumpa dengan parents dia, dah berbuih-buih dah mulut dia saya tuan cakap. Bila saya tanya, betul ke makcik dah berbuih? Tak adalah berbuih. So belum berbuih lagi tuan. Belum berbuih. Selagi belum berbuih tu, usahalah. Sebab apa? Sebab ini anak kita. Mungkin ini tiket kita ke syurga tuan-tuan. Dan na'uzubillah, minta jauh anak-anak kita merupakan tiket kita ke neraka. Na'uzubillah, minta jauh tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena ingat, anak-anak ini adalah aset kita. Tuan-tuan, ada dua benda yang kita kena faham dalam kaedah keibuapaan ni. Satu, nak tengok anak kita berjaya dunia. Satu, nak tengok anak kita berjaya akhirat. Ada orang anak dia tak mampu berjaya kat dunia, tapi tak nak ke kita tengok anak kita berjaya di akhirat tuan-tuan. Sebab salah satu amalan yang bila kita sudah tiada lagi di muka bumi ini, yang akan terus diterima oleh Allah adalah doa dari anak yang soleh. Katalah anak tuan-tuan masuk penjara tuan-tuan, na'uzubillah, melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, tapi dalam penjara tuan-tuan dia tak pernah lupa doakan tuan-tuan sebagai ibu dan ayah. Ramai tuan-tuan, banyak tuan-tuan, terlalu banyak penghuni-penghuni saya. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau saya nak bercerita, sangat emosional tuan-tuan. Ada penghuni saya yang dah raya dah tuan-tuan. Dah raya dah. Saya belum cukup lagi ni, puasa 6, tapi mereka dah raya tuan-tuan. Ada penghuni saya yang sepanjang bulan Ramadan tuan-tuan tak pernah tinggal tahajud tuan-tuan. Tak pernah tinggal qiyamul lail tuan-tuan. Allahu akbar. So, apa yang kita harapkan daripada seorang anak? Bukankah itu yang kita harapkan? Mudah-mudahan. Tapi bukanlah saya kata masuklah penjara nanti boleh qiyamul lail, boleh puasa, tak. Yang berubah juga, yang tak berubah juga. Sebab apa? Yang saya katakan tadi, ada external factor, ada faktor luaran. Ada faktor luaran. Okey. So saya ingat itu saja tuan-tuan perkongsian saya pada malam ini. Saya nak kongsi produk ni tuan-tuan. InsyaAllah selepas ni segmen-segmen saya akan ditaja oleh beberapa produk lah. So malam ini Syarikat Permata Bonda SM Sdn Bhd telah menajalah produk gel mandian. Gel mandian Bidara Aura 7. Saya cerita sikit tentang gel mandian ni tuan-tuan merupakan ikhtiar kepada masalah gangguan sihir, saka dan santau, hubungan suami isteri yang hambar, sering bermimpi buruk dan pelik, berasa gelisah dan takut di rumah, panas baran dan mudah marah, anak kecil sering menangis, anak susah untuk dikawal, masalah kulit seperti enzima,
kemudian susah tidur waktu malam, pening kepala dan selalu sakit. So ini gel mandian tuan-tuan. Ada daun bidara, kalau tuan-tuan boleh search dalam Google, memang kehebatan daun bidara ni tidak boleh dinafikan lagi tuan-tuan. Dia merupakan ikhtiar kepada masalah rohani dan sebagainya. Ada orang jadikan daun bidara ni untuk ubat sapu luaran dan sebagainya. Kemudian dia juga ada 7 jenis limau yang menyegarkan badan. Dan dalam produk ni juga kita ada garam putih, garam bukit tuan-tuan, untuk mengembalikan tenaga. So saya sendiri pun gunakan tuan-tuan. So lepas ini insya-Allah tuan-tuan, program segmen Bila Ayah Membebel ni saya akan mengketengahkan produk-produk yang sesuai diguna seisi keluarga, yang baik ataupun yang perlu ada, yang wajib ada dalam rumah. So salah satu produk yang perlu ada dalam rumah tuan-tuan adalah Bidara 7 ni, gel mandian. Dia gel mandian, boleh buat mandian, tak ada masalah. Mandi macam biasa saja tuan-tuan. Bau dia pun wangi, segar dan sebagainya. So insya-Allah kalau tuan-tuan nak dapatkan produk ni nanti, tuan-tuan boleh PM kat dalam saya punya komen semua ni. Nanti insya-Allah syarikat Permata Bonda ni akan bantulah tuan-tuan untuk menguruskan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, saya nak ulang siar insya-Allah pada 9 Jun nanti, pada hari Selasa jam 9.30 malam. Saya Tuan Haji Muhammad Izzuddin bin Ghazali bersama dengan Ustaz Haji Nur Azman Ahmad, kaunselor Mains. Kemudian kita ada saudara Samsul Debat sendiri. Kita akan live pada pukul 9.30 malam hari Selasa jam 9.30 malam pada 9 hari bulan 6, pada 9 bulan 6, dalam bengkel keluarga bahagia, dalam klinik keluarga bahagia. So saya mengajak tuan-tuan untuk sama-sama sekali dalam live tu nanti kita akan membincangkan isu-isu kekeluargaan, rumah tangga dan juga tips untuk mendapatkan keluarga bahagialah. So insya-Allah itu akan berlaku pada 9 hari bulan 6 nanti, hari Selasa pukul 9.30 malam. Yang itu di FB page Samsul Amri Ismail Official. So nanti 9.30 malam tuan-tuan boleh ikutilah program tu. Jadi itu sajalah untuk perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada saya dan juga tuan-tuan. Mudah-mudahan dia akan memberi kekuatan kepada diri kita untuk terus mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah, yang membantu kita dari untuk masa-masa yang akan datang. Sebab anak ni saya katakan tadi adalah aset kita. Mudah-mudahan dengan anak ini adalah tiket kita untuk masuk ke syurganya. Wallahu alam. Itu saja, wabillahi taufik wal hidayah. Insya-Allah kita berjumpa lagi nanti pada minggu hadapan, segmen Bila Ayah Membebel. Insya-Allah topik tu nanti saya akan kongsi dengan tuan-tuan. So malam ini sayang anak tangan-tangankan. So mudah-mudahan kita semua dapat manfaat. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tuan-tuan.